Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian berkaitan dengan ilmu faraid dan pengurusan harta pusaka. Jika tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi, bulan lepas kita berhenti pada tajuk apa yang termasuk di dalam harta pusaka. Pada kesempatan lebih kurang 40 minit atau 45 minit ini, kita sambung lagi pengajian berkaitan dengan faraid dan pengurusan harta pusaka ini di bawah taufik berkaitan dengan apa yang tidak termasuk harta pusaka. Okey. Yang mana bulan lepas apa yang termasuk harta pusaka? Kuliah kali ini kita lihat kepada apa yang tidak termasuk dalam golongan harta pusaka. Penting tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah untuk kita kelompokkan perkara ini. Satu kelompok harta pusaka, satu kelompok bukan harta pusaka. Selepas kematian seseorang atau suatu pihak itu, sama ada dia lelaki atau perempuan, kecil atau besar, sempurna atau tidak sempurna, orang yang meninggal dunia berkenaan. Selalu masyarakat kita bertanya, apa yang ditanya itu rupanya bukan harta pusaka pun, cuma mereka silap atau khilaf kefahaman mereka. Harta yang telah kita berikan kepada pihak lain, harta yang telah kita jual pada masa hidup, harta yang telah kita wakafkan pada masa kita hidup, harta yang mana kita sebagai pemegang amanah, bila kita meninggal, itu bukan harta pusaka lagi. Okey? Supaya kita jelas perkara ini. Harta yang telah diberi kepada pihak lain, tak kiralah pihak lain tu mak kita ke, ayah kita ke, adik kita ke, anak kita ke, dia tak masuk lagi harta pusaka. Dah beri dah. Beri di sini lengkap dan sempurna mengikut hukum syarak. Pemberian yang lengkap dan sempurna adalah suatu pemberian yang disertai dengan penyerahan harta kepada pihak penerima. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Bukan sebut je, barang kemas ni ambil kat awak lah, mak kata. Tapi barang kemas duduk di tangan. Ambil macam mana? Mak tidur pergi buka tak pakai. Mak kita tidur kan, mak kata ke anak perempuannya, seorang wanita ni kata kepada anak perempuan, barang mah kat tangan mak ni, gelang ni kau punya tau. Dia bagi tahu ke anak dia, perempuan dia. Tapi barang tak serah. Bila meninggal, maka terpulang kepada waris-waris nak beri ke tidak barang kemas itu kepada orang yang disebut oleh mak dia masa hidup. Tapi kalau dah diserah, tak masuk lagi harta pusaka. Sebab itu ramai orang duk bertanya, masyarakat kita perkara begini berlaku khilaf. Ustaz nak tanya satu soalan, barang kemas mak dah beri kepada saya. Saya kena tanya balik, mana barang kemas sekarang? Kakak saya pegang. Mengapa kakak awak pegang sedangkan barang kemas awak? Contohlah, sebab kakak saya masa urus jenazah arwah, kakak saya yang ambil pada simpanan mak. Tapi mak dah bagi tahu, mak dah berjanji beri kat saya. Macam mana? Saya kena tanya soalan, mak awak dah serah ke belum masa dia hidup kepada awak? Tak pernah serah.
tetap dia simpan, tetap dia pakai. Pemberian dalam mazhab Syafi'i tidak lengkap, tak sempurna, kerana penyerahan barang merupakan syarat luzum dalam mazhab Syafi'i. Syarat sempurnanya suatu pemberian. Hanya semata-mata lafaz ijab dan lafaz qabul tidak lengkap lagi pemberian. Sekiranya hanya lafaz ijab tapi belum qabul, pemberian itu batal automatik bila berlaku kematian. Automatik batal, tak perlu tanya lagi. Mak kita, contoh dekat dengan kita, mak kita beri barang kat kakak kita tapi beritahu kita. Faham tu maksudnya? Kakak kita tidak ada pun kat situ. Kan ini yang banyak nak kena clear dulu kedudukan status harta itu bila ibu itu meninggal. Ramai orang yang silap faham apabila sebut je beri kat dia terus hak dia. Harta tak serah lagi. Macam mana? Itu dalam mazhab Syafi'i mesti diikuti dengan penyerahan harta. Serah bila itu terpulang. Yang paling penting lafaz ijab dan qabul perlu berlaku dahulu. Okay? Mak kata barang kemas ini kamu punya lah. Kan? Kita pun jawab, okey, terima kasih mak. Itulah ijab qabul. Dia tak semestinya ayat standard macam kita akad nikah tu. Kan? Ya, boleh. Tinggal seorang. Maksud Tuan Haji, mak yang ambil balik. Okey, baik. Akan sampai. Bagus tu. Bagus soalannya advance. Okey, ya mudah ceritanya begini. Mak kata kepada anak dia, barang kemas ni kau ambil lah. Mak pun cabut. Anak kata, okey mak, terima kasih banyak. Itu ijab dan qabul baru. Barang duduk di tangan mak lagi kan, gelang ni. Mak pun cabut. Nah. Okey. Selesai. Barulah sempurna anak pun terima. Okey. Kan? Mak buat perjanjian dengan anak. Barang tu dah anak punya dah sebab dah serah. Sebagaimana yang Tuan Haji kata, mak kata boleh tak mak nak pakai dulu sementara mak hidup. Mak pinjam dengan anak. Sebab itu dia kata pakai dulu. Boleh nampak tu. Pakai dulu. Makna pinjam. Saya pakai dulu kereta awak, mana pinjam tu? Bahasa orang kampung kita. Bahasa kurang standard lah. Kalau kita buat dokumen jelas lah. Jadi apabila mak kata boleh tak mak nak pakai dulu? Mak nak pakai, ambil lah. Bukan habis pun. Maka barang kemas itu hak anak, mak pinjam. Bila mak meninggal, walaupun duduk di tangan mak, tetap hak anak. Nak lengkap begitu dululah. Boleh nampak tak? Bukan payah pun nak buat. Kita tak faham teknikal hukum syarak tu. Senang sangat je. Cuma waris lain akan petikai lah. Itu sahaja. Dari segi hukum, kita yakin mak dah beri, kita ambil waris lain petikai, kita tak salah. Cuma proses mahkamah nak bukti agak sukar kalau dicabar sehingga sampai mahkamah. Kita nak selesai hukum syarak pada diri kita je dulu ni. Itu maksud saya. Maksudnya saya nak, dah awak nak ambil lah. Kakak-kakak lain orang panggil nak marah dah. Tapi hukum kita tak salah dah. Boleh faham tak? Nak selesai hukum pada diri kita dulu. Okay? Sebab itu kalau tak ada orang, lain kali ada orang, siapa yang nak cerita patut mak itulah. Ingat ya, bagi tahu anak lain. Barang ni hak mak pakai ni dah kepunyaan sianu-sianu. Baru betul. Barulah elakkan dari sudut pertikaian. Kita beri nak senangkan anak kita. Itu tujuan. Selain mewujudkan ikatan kasih sayang. Tetapi kalau kita meninggal, anak kita itu lebih susah daripada tak beri lagi. Matlamat falsafah di sebalik pemberian tidak tercapai. Okay. Sebab itu nak kait begitu. Maksudnya tak ada masalah serah. Cuma mak ada masa lapang, ada keperluan.
beritahu, bisik kepada anak-anak yang lain, barang kemas yang mak pakai gelang ni kepunyaan Kak Long kau tu, mak pinjam je pakai ni. Kan adik-beradik lain mungkin dengki, saya tak dapat. Okey, sebab apa mak beri ke Kak Long? Mak yang tahu. Baik itu mak yang cerita, orang lain lebih mudah terima daripada tunggu mak mati Kak Long yang cerita. Boleh faham tu? Maksud itu cara nak menyampaikan. Mak yang cerita lebih masih hidup lah, itu maksud saya. Tapi mak tak cerita juga, Kak Long pun ambil balik adik-beradik lain. Mengapa barang kemas mak tu Kak Long ambil? Mak dah beri pada masa hidup tarikh sekian-sekian kepada Kak Long. Betul ke? Mak tak pernah cerita pun kat kami. Itu masalahnya. Kak Long kata tak cerita ke Kak Long dah punya. Kak Long pertahankan hak dia, tak salah. Tapi adik-beradik pertahankan juga hak dia pun tak salah, sebab dia tidak tahu. Mungkin kalau diberi ruang begitu, semua mengaku hak dia, habis harta kat dalam rumah tu. Kan? Habis. Walaupun dah peluang ni, rantailah pula kata saya punya. Habis lah. Kita dah buka ruang. Sebab itu Islam kalau dicabar perlu kemukakan bukti. Jadi cara mudah, lebih mudah pada masa sekarang, dengan adanya alat-alat canggih macam ini, mak beri apa salahnya rakam sikit. Ni duk rakam TikTok yang benda dan tak tahu tujuan apa. Boleh faham tu maksud saya. Rakam mak, boleh saya rakam lafaz mak ni. Rakam, rekod, simpan. Tunjuk kat adik-adik akan datang. Ambil gambar serah tangan. Cantiknya mak pakai di tangan Long tu, cantiknya. Barulah terasa erat kasih sayang tu kan. Rakam lah. Tak ada orang seorang macam Haji tanya. Tak ada orang pun. Bila berlaku apa-apa nanti, tunjuk gambar. Orang petikai pula gambar ni boleh tu. Buktikan melalui kaedah saintifik kita lah. Itu maksud saya tu. Betul lafaz mak dan sebagainya. Itu tujuannya. Dah canggih dah sekarang kan. Proses itu tenanglah sikit. Betul kan macam itu. Itu antara teknikal saya kata tu. Yang hukum syarak tak wajib ada saksi. Tak wajib. Sunat je. Sunat je. Kita berhutang dengan orang pun sunat je ada saksi. Kalau semua benda nak ada saksi, letih kita nak bawa pergi kedai beli gula ada saksi, beli semua benda sunat ada saksi. Tak menjadikan tak ada saksi tak sah dari segi hukum syarak. Tetapi proses untuk membuktikan perlu untuk mengelakkan pertikaian. Itu antaranya. Satu lagi, pemberian yang dikatakan, saya kata tak lengkap tadi, maka jatuh lagi hukum pusaka. Contoh, mak nak beri barang kemas yang dia pakai kepada Kak Long, tapi lafaz kepada Kak Ngah. Contoh. Kan Kak Long tak ada pun dalam majlis tu. Ini barang kemas Kak Long kau punya, mak bagi ke Kak Long kau ni, bagi tahu ke Kak Ngah. Siapa nak kabul? Siapa nak kabul? Nak jawab? Tak ada orang jawab pun. Tak ada. Dah tak ada tuannya. Ada ijab dan kabul pun tak ada. Apatah lagi mati nanti tiba-tiba Kak Ngah ambil ni Kak Long punya tau. Mak dah bagi masa hidup. Mana baginya? Kabul pun tak ada. Kita telah beri hak orang lain. Bayangkan ada anak yatim lagi belakang-belakang. Baik itu nak hati-hati. Biarlah kita tahu dulu duduk perkara. Sebab orang kata bagilah, dah mak dah janji. Janji tak semestinya orang tunai. Kita janji berkahwin dari sekolah rendah sampai sekarang seorang tinggal. Dari sekolah hulu mungkin berapa puluh orang. Janji tak jadi lagi. Kan tak jadi lagi. Adalah perkara-perkara yang perlu ditunaikan. Tapi dalam konteks hibah, lafaz hibah mesti ada ijab. Satu, daripada pemberi. Qabul daripada penerima. Habis nak buat macam mana? Cara tadi, senang je teknikal. Kak Ngah, telefon Kak Long. Kak Long, mak nak bagi barang kemas kat engkau ni macam mana? Saya wakil kat awak terima. Kak Ngah boleh terima. Sebagai
Wakil kahwin pun boleh wakil. Itu teknikal lah kalau kita tahu ke. Yang masalah tak tahu tak buat apa, diam. Kan. Kak Ngah telefon Kak Long atau mesej, mak nak bagi barang kemas kat kau ni macam mana? Kak Long payah nak balik, kau wakil terima bagi pihak Kak Long boleh tak? Okey, Kak Ngah kata. Mak bagi ke? Ya, saya terima bagi pihak Kak Long. Selesai. Baru wakil. Serah barang pun serah kepada Kak Ngah. Ni mak serah, wakil kat engkau. Bagi Kak Long. Baru tu. Lengkaplah pemberian. Bukan payah. Teknikal je. Kan? Teknikal je. Sikit sangat. Sebab itu nak kena. Sebab itu saya kalau orang tanya, Ustaz, barang ini dah mak saya beri kat saya, jadi pusaka lagi tak? Sebab adik-beradik saya petikaikan. Saya kena tanya satu-satu macam tu lah. Supaya nak pastikan. Tak boleh, dah beri kat awak, hak awak lah. Belum tentu. Sebab masyarakat kita ni kurang jelas lagi proses itu. Saya terpaksa usul periksa. Orang panggil. Baru kita boleh nak jawab. Bimbang-bimbang hanya beri mulut je tak serah. Tapi kalau ada dah ijab daripada pemberi, kan, offer daripada pemberi, dah ada acceptance, penerimaan daripada penerima, cuma barang tak serah, mazhab Syafi'i kata tawakuf, kalau meninggal nanti kena tanya waris. Kalau waris nak teruskan pemberian boleh, kalau waris nak membatalkan pemberian pun boleh. Dia ada dua. Payahlah waris nak teruskan. Itu sahaja. Tetapi kalau hanya ada ijab tanpa qabul, batal awal dah mazhab Syafi'i kita. Nak pakai mazhab Maliki cerita lain lah. Mazhab Maliki memadai dengan ijab dan qabul je. Barang tak serah pun tak ada masalah. Tapi mazhab Syafi'i, penyerahan barang adalah syarat luzum, syarat sempurna kepada sesuatu rukun hibah berkenaan. Okey, adanya pemberi, adanya penerima, adanya harta. Cukup dah. Semua dah, tapi nak sempurna. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kan? Sebab itu kita ambil air semayang sampai ke situ, kita lebihkan sikit. Nak suruh lengkap sempurna. Takut koklah tak sampai kan? Jadi ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang perlu wajib pada tak sempurna, maka yang nak jadikan sempurna itu pun wajib juga. Jadi dalam mazhab Syafi'i, hibah, penyerahan barang dipanggil syarat luzum, syarat sempurna. Bukan Syafi'i saja, jumhur ulama. Cuba kita tekankan mazhab Syafi'i kita lah. Jumhur ulama. Jadi dah kita jelas dah tu, mudahlah kita nak buat. Akan datang. Sebab pemberian pun satu juga. Mak yang beri tadi dalam keadaan macam mana? Okay? Saya sentuh sikit pemberian sebab ia ada kaitan dengan harta selepas mati. Okay? Jadi pemberian ini mesti lahir daripada pemberi yang sihat dan waras akal fikiran. Itu syarat. Jika pemberi dalam keadaan sakit maradul maut, sakit yang nak mati, pemberian berkenaan jatuh kepada hukum wasiat, bukan hukum pemberian. Apa dia sakit maradul maut? Dalam enakmen negeri Selangor mentakrifkan maradul maut adalah orang yang sakitnya kronik. Kalau kanser dah tahap 4, kalau jantung dah tahap berapa, 4 ke berapa kan. Kalau COVID mungkin stage 3, 4, 5, kena tanya doktor lah. Yang itu doktor boleh beri kepastian. Jadi pada masa sakit berkenaan, sebelum dia orang panggil ditidurkan, bagi COVID itu, sebelum meninggal dunia, orang duk baca Yasin, dia sempat barang kemas ni ambil lah Kak Long, bagi kat tangan. Siap dengan ijab, siap dengan qabul, siap dengan penyerahan barang. Lengkap. Namun demikian penyerahan berkenaan tertakluk kepada dua situasi. Yang pertama, jika sembuh sakit berkenaan, maka ia menjadi hibah biasa. Jika meninggal, maka ia menjadi wasiat. Itu kesan. Sebab itu kena tanya
bila mak awak beri? Oh, pada orang baca Yasin dah. Kan? Duk keliling. Gelang ni ambil alung, cici ambil angah, karantan ambil. Semua serahkan. Contoh. Tetapi dalam takrif maradul maut begitulah, dan meninggal dalam tempoh 1 tahun bermula dia menghidap sakit berkenaan. Orang maradul maut ini, kalau kita baca kitab Wabah Az-Zuhaili dalam Fiqh Islami wa Adillatuh, bukan semestinya sakit sahaja diistilahkan maradul maut, termasuklah banduan akhir dalam penjara pun diistilah maradul maut, barisan hadapan perang diistilah maradul maut, orang yang nak bersalin diistilah maradul maut, termasuklah juga orang yang lemas. Tak sakit, lemas terkapai-kapai. Masa dia lemah, yang angkat kepala alung, kunci kereta atas tebing tu kau ambil, hang punya. Alung pokok ayah balik tengah mancing kan, alung duk berenang sampai tebing. Ayah dia kapai-kapai. Contoh, ulama dah buat lama dah. Alung kan kunci kereta mungkin duduk di tebing tu. Alung, kunci kereta tu kau ambil, hak kau punya. Dia duduk kapai-kapai. Tiba-tiba lemah, jumpa meninggal. Kereta itu jatuh hukum wasiat. Walaupun tak sebut perkataan wasiat, kerana pemberian berkenaan ketika dia sedang maradul maut. Orang yang maradul maut ni tak ingat harta dah. Di situlah Islam nak kawal supaya dia tak menguruskan harta sewenang-wenangnya. Dalam enakmen wakaf negeri Selangor 2015, dalam keadaan maradul maut, buat wakaf pun tertakluk hukum wasiat. Apatah lagi pemberian. Maksud tertakluk hukum wasiat ini, wasiat, syarat sah wasiat mesti bukan kepada ahli waris. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, harta yang diwasiatkan itu tidak melebihi kadar 1/3. Termasuklah wakaf. Saya wakafkan semua harta saya kepada masjid, contohnya sekian-sekian. Orang duk baca Yasin. Dia tak sebut pun lepas saya mati baru jadi wasiat patutnya. Tetapi dia berada dalam keadaan maradul maut, maka sah hanya 1/3 harta peninggalan dia. Kerana dia terikat dengan hukum wasiat bila dia mati dalam keadaan sakit berkenaan. Tapi kalau sembuh, menjadi wakaf biasa. Ya kena tengoklah. Kan harapan sembuh itu tetap ada. Cuma doktor kata sekian-sekian meninggal berapa bulan, jangka bulan dan sebagainya. Apabila begitu, dalam akalnya macam-macam lah. Itu pandangan ulama berkaitan dengan pengkategorian sakit maradul maut. Sebab itu perkara-perkara ini kena jelas sebelum nak kategorikan harta yang diberi itu jatuh macam mana. Macam pemberian dalam keadaan sakit maradul maut, orang dah baca Yasin, dah ramai dah datang ziarah, dia boleh bertutur lagi, mata dah pejam. Contoh kan, barang kemah ni, alung mana alung? Saya rasa kan, alung ni barang kemah mak bagi kat alung. Orang duduk baca Yasin, orang duduk baca macam-macam lah, ayat Quran dan sebagainya kan, contoh. Ataupun sebelum masuk pembedahan dan sebagainya, yang sakit maradul maut dia tu, dia bagi ke anak-anak dia semua. Pemberian itu walaupun diterima oleh anak-anak, tawakuf dia panggil, tergantung. Kalau dia sembuh, jadi pemberian biasa. Kalau dia meninggal, menjadi hukum wasiat. Jadi wasiat, apabila beri ke anak sendiri, wasiat tidak boleh dibuat kepada waris. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ramai wasiat, kalau boleh tak wasiat harta kepada anak saya. Contohlah, wasiat kepada waris dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha a'ta kullazi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris. Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada masing-masing waris yang berhak, justru tidak ada lagi wasiat kepada waris.
Fatwa Negeri Selangor, wasiat kepada waris untuk melaksanakannya perlu kepada keizinan waris lain. Kalau waris lain izin, boleh. Maksudnya, pemberian yang diberi semasa hidup kepada anaknya lengkap dengan rukun dan syaratnya, diserah barang itu, tetapi situasi pemberi dalam keadaan maradul maut, maka dia meninggal, maka harta yang ada pada tangan penerima berkenaan tertakluk kepada hukum wasiat. Kena tanya waris lain, izin ke tak? Kalau waris lain, kami tak izin, jadi harta pusaka, awak dapat sebagai hak pusaka sahaja, pemberian tak ada. Kalau waris, kalau bukan waris, anak angkat terus jalan, terus jadilah. Sebab wasiat kepada anak angkat sah. Sebab bukan anak sendiri, anak angkat tak layak dapat harta pusaka atas status anak angkat. Jadi hanya dinilai lebih atau tidak 1/3. Kalau lebih, sah 1/3, yang lebih itu kena tanya waris. Sebab larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, boleh tak saya nak wasiatkan atau saya nak tinggalkan harta saya ini? Saya nak buat wasiat, nak sedekah harta pada jalan Allah 2/3 daripada hartaku. Boleh tak?" Dia tanya Rasulullah. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit, Rasulullah datang ziarah. Sa'ad bin Abi Waqqas tanya, "Aku ada harta, ada anak perempuan. Aku nak wasiatkan, nak sedekahkan hartaku ini pada jalan Allah 2/3. As-sulusan." Rasulullah kata, "La, tak boleh." Dia tanya lagi Rasulullah, "Kalau kita dah tak boleh, tak apalah. Itu kita." Dia berhenti kat situ dah kitanya. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas tanya lagi, "Ya Rasulullah, separuh boleh tak? 1/2 boleh tak?" "Tak boleh, banyak tu. 1/2 pun banyak." "Ya Rasulullah, kalau 1/2 tak boleh, 1/3 boleh tak?" "As-sulus." Rasulullah bersabda, "As-sulusu was-sulusu kasir, innaka antaziraka warasaka aghniyaan khairum min an yatakaffafuna an-nas au kama qala." 1/3 pun dah banyak. As-sulus was-sulusu kasir, 1/3 pun dah banyak. Alangkah baiknya kamu meninggalkan waris-waris kamu dalam keadaan kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan meminta-minta dengan orang lain. Pesan Rasulullah. Kita tak nak marah ke waris, wasiat kat orang lain ambil harta. Sedangkan yang sah hanya 1/3. Tak pakai kata-kata kita kata semua kerana bercanggah dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai yang buat tak apa, senang-senang aku wasiat habislah harta aku ni kepada rumah anak yatim sekian-sekian, kepada ahad tahfiz sekian-sekian. Sahnya 1/3 sahaja. Yang lain tetap jadi hak waris, suka atau tidak suka kepada pewasiat. Tapi suka tak suka ya tak ada dah, ya mati dah. Kan, suka tak suka tu tak ada dah sebab dia dah mati. Kalau waris lain izin baru boleh. Waris kata tak apalah, yang lebih lagi pun bagilah, dah itu hasrat ayah saya, kita niat pahala kepada arwah lah. Yang buat itu adalah waris, bukan arwah sebenarnya. Sebab sudah menjadi hak waris. Sebab itu niat pahala kepada arwah ayah, bukan ayah yang buat. Kena beza tu. Orang mati mana boleh buat lagi. Sebab itu kena faham perkara itu. Kalau ia wakaf, saya wakafkan harta ini lepas saya mati, itu si pewasiat yang mewakafkan harta lepas dia mati, dia yang buat. Tak payah niat pahala dah, kita laksana je. Beza tu. Tetapi yang lebihan pusaka tadi kita niat pahala tu arwah, sebab lebihan itu sudah pun menjadi hak waris.
Bukan lagi hak ayah walaupun dia buat wasiat. Okey, itu kesan hukum yang berbeza kalau kita faham. Ni kita kata wakaf semualah, arwah kan wakaf. Arwah hanya boleh sah wakaf 1/3 sebab dalam bentuk wasiat. Kalau wakaf semua sekali buat masa hidup lah. Bukan dalam wasiat. Masa hidup boleh wakaf semua harta. Saya wakafkan semua harta saya. Contoh. Boleh? Tak ada apa dah lah kita. Kan? Contohnya lah. Saya ada tanah 3 ekar, ketiga-tiga ekar tanah saya wakafkan. Okey. Tapi kalau wakafkan 3 ekar tanah saya selepas saya mati, itu jadi wasiat. Masih hidup tak wakaf lagi. Boleh dia jual, boleh dia tak jadi, boleh dia batal bila-bila masa pun. Walaupun sebut wakaf tetapi dalam bentuk wasiat. Wasiat boleh kita batal bila-bila selama mana kita hidup. Itu kesan berbeza. Tetapi kalau dia wakaf terus masa hidup, saya wakafkan 3 ekar tanah saya, tak boleh batal lagi. Tak boleh batal lagi lah. Tak boleh nak tarik balik. Tetapi wakaf dalam bentuk wasiat tadi tertakluk kepada hukum 1/3 kena nilai harta pusaka dia. Jika, sebab itu kita nak kelompok harta pusaka ni tuan-tuan dan puan-puan ya. Penting sangat kita kelompok ni. Kerana hak nak ditunaikan ke atas harta pusaka akan muncul nanti. Sama ada hak kepada si mati atau hak kepada waris. Okey. Hutang dia kena bayar daripada harta pusaka. Harta pusaka. Jadi kalaulah sekiranya si mati ada hutang, harta yang ditinggalkan tak boleh menutupi hutang itu, tak boleh lansai semua hutang itu. Harta yang diwakafkan dalam bentuk wasiat tadi perlu dijelaskan hutang dahulu. Kalau habis tak adalah wasiat tadi. Itu syarat. Dah jadi harta pusaka, hutang ranking nombor 2. Ranking yang pertama urus jenazah, pakai harta peninggalan si mati. Ranking nombor 2 dari segi pengurusan kita adalah hutang. Ranking nombor 3 baru wasiat. Maksud ikut ranking tu tertib lah. Lepas satu. Tak boleh kita tunaikan wakaf dalam bentuk wasiat, hutang tak bayar. Kita niat pahala tapi arwah tanggung kalau orang tak bayar hutang dia. Kan pelik tu. Boleh faham? Hutang tu pelik, tak bayar tapi niat pahala laksanakan wakaf. Hak ni tak selesai. Yang ini dia tanggung dengan orang yang hidup tadi. Buat pun masih hidup. Kan pelik lah. Nak dapat pahala hak sini dapat seksa lah. Dosa lah senang cerita. Tak dapat. Sedangkan yang ini tak ada, tak payah pun. Sebab dia duduk yang ketiga. Sebab itu penting kita kelompok mana satu pusaka. Walaupun harta asalnya nampak macam banyak, kerana sumbangan orang ramai dapat puluhan ribu. Okay? Kerana pemberian majikan puluhan ribu. Contoh. Itu tidak termasuk harta pusaka. Tak wajib guna harta itu untuk bayar hutang. Tak wajib. Waris nak guna itu cerita lain. Kewajipan itu tak jatuh kepada kewajipan penggunaan. Okey. Kita selesai satu-satu tu. Wakaf dah buat masa hidup tak jadi pusaka. Pemberian yang lengkap dan sempurna masa hidup tak jadi harta pusaka. Kemudian harta yang dipinjam memang tak jadi pusaka lah. Harta yang kita sebagai pemegang amanah, kita meninggal dunia pun tak jadi harta pusaka. Banyak mana harta yang kita pegang amanah, terutamanya wanita, duit anak-anak dia semua dia pegang. Bukan duit dia tu. Walaupun duduk dalam akaun dia. Anak-anak kita umur 3-4 tahun kan, dapat duit raya, mak simpan tahu, bagi tahu anak kita. Dalam akaun mak. Contohlah, mak meninggal, harta itu kena asing dahulu. Sebab itu perlu ada catatan supaya mudah. Waris-waris lain tengok dalam akaun mak, hak mak semualah. Contoh. Jadi asingkan yang itu. Ini harta hak yang ini punya, pulang balik kepada pemunyanya. Kalau dia masih anak yatim, lantiklah pemegang amanah baru untuk pegang. Dah mak dia dah meninggal. Kena beza-bezakan itu tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebab
Ramai yang tanya, dah bercampur Ustaz, saya tak tahu. Kalau awak tak tahu, Ustaz lagilah tak tahu. Sebab dia tanya Ustaz macam mana nak buat. Kita kena tanyalah dulu Ustaz. Macam saya tanya dulu. Agak-agak berapa banyak hak anak, berapa banyak hak awak. Tak ingat dah Ustaz. Anak saya dari umur setahun saya pegang harta dia. Sampai sekarang tak pernah rekod. Duit dalam akaun tu juga saya simpan. Duit saya, suami saya bagi, saya masukkan. Contoh, kalau wanita lah orang itu. Kalau lelaki lah. Tak ingat lah Ustaz. Dah tak ingat macam mana Ustaz nak bagi tahu? Tu, ambil yang yakin lah. Sebelum meninggal, elok bersihkan awal yang itu. Dan meninggal, awak tak ingat, waris tak tahu apa dah. Lagilah tak tahu. Yang kita kesihan anak yatim tu, ayahnya dah meninggal, kita pula meninggal. Hak dia dalam akaun kita tu dibagi agih kepada waris-waris lain. Hak dia. Sebab itu kena, kalau ada simpan tu buat catatan lah. Terbaik buat masa sekarang ni, masa kita masih ada hayat di kandung badan, supaya senang pengurusan kemudian, tidak timbul isu lagi. Okey. Jadi yang saya cuba kelompok kepada tuan-tuan dan puan-puan ni untuk kita bezakan di antara harta pusaka dan bukan, kerana ada hak-hak yang perlu ditunaikan ke atas harta pusaka. Itu tujuannya yang kita kelompokkan, supaya tidak kita tersalah guna hak orang lain untuk menjelaskan hak si mati. Sumbangan orang ramai bukan diberi kepada si mati. Sumbangan orang ramai ketika ziarah jenazah selepas berlaku kematian, sumbangan itu tidak termasuk harta pusaka. Banyak mana pun dapat, kebiasaannya dalam bentuk cash lah. Banyak mana pun dapat, ia bukan lagi harta pusaka. Oleh itu, kalau si mati banyak hutang, duit itu tak wajib pun waris nak guna bayar hutang. Sebab bukan harta peninggalan si mati. Si mati tidak boleh lagi menerima. Sebab syarat untuk menerima mesti seseorang itu hidup atas dunia. Kena faham lah. Kan orang bagi kepada si mati, bahasa kita, kan orang bagi kepada si mati kan tu, bukan harta dia ke? Mudahnya nak jawab, orang mati tak boleh lagi menerima harta. Nak terima pahala orang hadiah, itu pun khilaf ulama'. Apatah lagi harta. Kita jawab mudah je, kan orang bagi si mati dah mati, mana boleh terima harta. Pahala pun ulama' khilaf nak hadiah kepada si mati. Sebahagian ulama' mengatakan sampai pahala kita hadiah si mati, sebahagian lagi kata tak. Itu pun khilaf, apatah lagi harta yang duduk atas dunia ni nak serah kepada si mati. Boleh tuan-tuan dan puan-puan faham? Supaya kita nampak bahawa orang beri lepas si mati-mati itu adalah untuk keluarga waris, bukan untuk si mati. Ya? Jadi ia tak masuk harta peninggalan si mati. Oleh itu, walaupun banyak, tak wajib nak guna bayar hutang. Waris nak guna bahagian mereka untuk jelaskan hutang si mati itu terpulang. Tetapi kalau waris tak guna, tak salah apa pun kepada waris. Tak jatuh hukum berdosa, makan harta haram dan sebagainya. Sebab hak mereka. Kan? Hak mereka. Kita suami, isteri berhutang, wajib ke kita bayar? Hutang zaman sekolah dulu lagi. Tak wajib. Dia yang bayar, dia berhutang, dia bayarlah. Seolah begitulah. Harta kita tak wajib. Walaupun kita kaya, tapi nak berlaku ihsan, nak baik, kita tolong bayar. Itu saja, tolong bayar, wajib bayar, beza. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan ni? Sebab kita kata dah harta sumbangan orang ramai, majikan bagi puluhan ribu, tak bayar hutang ke? Kita marah. Sebab kita tak tahu ujung pangkal. Jangan marah, nasihat baik, okeylah. Nampak semua keluarga senang. Apa salahnya guna harta berkenaan untuk lapangkan, mudahkan urusan arwah? Baru betul. Awak tak bayar berdosa, maka harta batil. Tak kenalah. Kan lain cara tu. Cara sahaja. Biar kita faham hukum. Kita tak boleh menyalahkan mereka dalam konteks itu. Jadi sumbangan orang ramai yang beri lepas mati bukan harta pusaka. Sumbangan orang ramai ketika menziarahi orang sakit, harta pusaka.
Sebab dia hidup lagi, dia boleh terima. Walaupun dia tak sedar, koma, tapi wakil yang menerima. Penerimaan wakil boleh. Wakil terima. Dia beza dengan yang mati tadi. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya. Nak beza, jadi kena jangan campurlah kalau boleh. Antara dapat ketika sakit dengan dapat lepas mati. Ni, dapat ketika sakit dengan dapat lepas mati biar pisah. Walaupun satu akaun, satu tempat, tapi tulis jumlah pun dah okey dah. Kan tulis jumlah ini ketika ayah hidup masa koma dapat 10,000. Lama koma kan, datang ziarah masyarakat bagi kan. Ayah meninggal pula dapat 20,000. Maka yang 10,000 harta pusaka, yang 20 bukan. Yang bukan ini nak buat macam mana Ustaz? Ramai pula tanya. Yang pusaka adalah hukumnya, yang perlu ikut hukum syarak. Yang bukan, ku anfusakum wa ahlikum naralah. Maksudnya jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Apa maksud ahli keluarga? Sebab orang bagi hadiah lepas mati ni, sumbangan lepas mati ni, derma sedekah lepas mati untuk ahli keluarga. Adakah pak saudara jutawan itu ahli keluarga yang layak dapat duit tu? Tengok falsafah pemberian lah. Faham maksud saya kan? Pak saudara yang jutawan, duit banyak tu bukan harta pusaka, hak saya ada, saya pun ahli keluarga dia. Tak apa kenalah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kan tak berapa kenalah. Sebab itu pusaka darbik yang dekat dulu saya syorkan orang yang memang terkesan di bawah tanggungan si mati, yang memang terkesan direct, yang itu diutamakan dalam konteks pemberian tadi untuk mengambil harta berkenaan, anak yatim dan sebagainya. Sebab falsafah orang beri, kalaulah waris tu kaya-kaya belaka, orang tak beri banyak biasanya. Kalau susah orang bagi banyak sikit, kebiasaan. Tetapi itu ada perincian. Kalau saya nak jelas perincian malam ini tak berapa sempat lah. Nanti saya perincikan sebab matlamat pemberian tu kena lihat. Pihak sekolah beri sumbangan, tempat kerja suami beri sumbangan, tempat kerja isteri beri sumbangan, macam-macam. Sumbangan itu kepada siapa masyarakat kampung bagi sumbangan termasuklah khairat kematian. Yang itu kena perinci kemudian tuan-tuan dan puan-puan. Saja saya highlight ini supaya semangat nak mengetahui, nak menimba ilmu itu tetap ada. Bagi orang panggil bagi clue untuk kita bincang akan datang. Ni sebelum masuk maghrib ada masuk waktu isyak ada seminit lagi, ada nak tanya sebelum waktu isyak. Kalau ada nak tanya ni lagi. Boleh. Selama mana ia tergolong dalam harta pusaka boleh. Rumah kalau banyak berhutang, cash tak ada, flow yang boleh. Harta alih orang panggil, yang cair tak ada, tinggal rumah tanah, memang kena jual pun buat bayar hutang. Jual teknikal, waris beli bayar hak dia itu teknikal sahaja, jual kepada waris maksudnya. Kena, sebab hutang dulu, bahagi pusaka last sekali. Pusaka hanya yang bersih. Maksudnya ada rumah, ada tanah, ada wang ringgit, ada kereta, ada hutang. Bayar wang ringgit tak tutup lagi hutang. Jual kereta tak tutup lagi. Jual tanah baru tutup, maka tanah baru kena jual. Kena tanya pemberi hutang lah. Awak kalau saya bayar dengan tanah tak bayar cash macam mana? Okey, bayar dengan tanah lah. Itu maksudnya teknikal lah tu. Teknikal bayaran. Wallahu a'lam. Okey, kalau tak ada lagi, okey. Terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada terkasar bahasa dan tersilap kata.